Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Muhammad Nazri tibalah kumpulan kami untuk membuat pembentangan di mana kami memilih teori membuat keputusan di antara Malaysia dan juga Indonesia. Nama saya Hasliza binti Jamaluddin dan 3 orang ahli kumpulan kami yang lain ialah Khairul Azmi, Satya dan Hafrizal As-Siddiq. Kita seterusnya pergi ke teori yang pertama. Di mana teori membuat keputusan di Malaysia. Pernyataan awam merupakan satu proses yang sangat kompleks dekat Malaysia ni. Tetapi ia cukup penting agar sesuatu pembangunan yang dilaksanakan di Malaysia ni dapat memenuhi satu-satu keperluan dan juga kehendak awam juga pihak-pihak komuniti di Malaysia. Seterusnya, pelibatan awam yang merupakan satu elemen yang perlu di dalam satu proses perancangan dan dalam menyusun fungsi-fungsi perancangan di mana ia digunakan untuk menganalisis maklumat dan nilai-nilai komuniti. Seterusnya adalah proses dan kualiti pelibatan awam di mana ianya sangat terhad disebabkan apa? Kekurangan pengetahuan di kalangan orang awam untuk mengetahui bagaimana untuk membuat keputusan, dan itulah dia satu kelemahan proses kita di Malaysia ni, di mana orang awam kita tak melibatkan diri. Dia menyebabkan satu bentuk demokrasi yang sukar untuk kita membuat satu-satu keputusan dan menyebabkan kita punya program tidak berjalan dengan baik dan tidak adil serta kurang keberkesanannya. Seterusnya, saya pas kepada sahabat saya Khairul Azmi. Terima kasih. Terima kasih Puan Hariza. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bagi teruskan tak boleh ni. Boleh. Okay, minta maaf masalah teknikal tadi. Okey, bagi meneruskan pembentangan saya terus pergi ke teori di dalam keputusan di Malaysia. Di perspektif yang lain pula, pelibatan awam sepatutnya mendahului untuk data atau polisi awam yang lebih di dalam pelaksanaan membuat keputusan. Ini dikaitkan dengan sasaran utama kepada program-program bagi orang awam. Yang maksud sini yang mana pelibatan awam seharusnya bersama dengan kerajaan dalam membuat ataupun polisi. Ia adalah untuk rakyat dan juga orang awam itu sendiri. Untuk selain itu juga adalah penting bagi masyarakat awam membuat keputusan akan masa hadapan mereka itu sendiri. Ini kerana orang awam sebagai pihak yang terlibat mempunyai kepentingan kerana setiap aktiviti pembangunan dan akan memberikan impak kepada depan. Bermakna setiap keputusan yang dibuat bila kita melibatkan kebersamaan dengan orang awam di dalam melaksanakan dasar, ia sebenarnya memang untuk kepentingan kerana ia adalah untuk di dalam buat keputusan bagi masa depan rakyat itu kita sendiri. Seterusnya saya akan terus pergi ke seterusnya, iaitu teori Exton sebagai asas model penglibatan awam. Beliau mengatakan penglibatan awam merupakan proses yang kompleks dan sukar. Ia merupakan satu alat bagi mengelakkan konflik. Maksud dia ini, ia agak kompleks pada bincang teori ini kerana penglibatan awam dan juga dasar dibuat perlulah kebersamaan bersama dalam membuat keputusan. Exton juga percaya tanpa penjelasan kuasa penyertaan awam merupakan kosongan peraturan dan asas kekecewaan akan berlaku. Untuk memperbentukkan semula sosial, rakyat mestilah berhubung di setinggi tentang kepercayaan dan bukannya hanya di tahap aktiviti bawahan. Apabila setiap keputusan ada untuk membuat keputusan, setiap dia melibatkan
bukan sahaja keputusan-keputusan yang biasa-biasa untuk keputusan negara yang melibatkan kepentingan awam, perlu juga pelibatan orang awam. Kerana jika tiada kebersamaan, ini sebagai suatu kekosongan kerana tiada pelibatan melibatkan dalam aktiviti tinggi. Saya juga percaya rakyat merupakan penyumbang kepada kuasa yang tidak ada batasnya. Ekonomi ataupun politik yang membataskan kuasanya, terutamanya yang melibatkan kesan kepada kehidupan mereka. Bukan sahaja daripada segi ekonomi atau politik, dia juga melibatkan kepada budaya dan juga agama. Pernyataan rakyat akan beri impak sendiri kepada masa depan rakyat sendiri apabila bersama-sama dalam menyertai penglibatan dalam keputusan. Seterusnya saya akan terus kepada sahabat saya, Puan Sadiah. Terima kasih. Assalamualaikum. Seterusnya, teori membuat keputusan di Indonesia. Okey, teori pengambilan keputusan merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara memilih alternatif yang tepat dan akan dijadikan sebuah keputusan dan berhubung dengan perilaku seseorang dalam memutuskan sesuatu. Teori ini menyatakan bahawa seseorang itu perlu memiliki keterbatasan pengetahuan dan bertindak hanya berdasarkan persepsinya terhadap situasi yang sedang dihadapi. Seterusnya, pemimpin mengambil keputusan yang bias yang ia terdiri daripada 3. Yang pertama, confirmation bias. Yang kedua, bias blind spot. Yang ketiga, projection bias. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya, Encik Hafrizal. Okay. Di sini kita ada 7 cara efektif dalam pemimpin untuk mengambil keputusan. Firstly is macam biasa untuk identifikasi atau mencari keputusan yang akan diambil lah. Mengumpulkan informasi dan data pendukung untuk keputusan yang akan diambil. Lepas tu membuat alternatif pilihan, iaitu apakah kalau tidak dipersetujui, apakah alternatif pilihan yang ada. Selepas tu menimbang informasi yang boleh diperolehi. Apa informasi yang ada, apakah daripada situ kita boleh lihat alternatif ataupun keputusan yang boleh dibuat lah. Menentukan pilihan dari pelbagai alternatif yang ada. So daripada keputusan yang ada, alternatif yang lain yang kita akan ambil. So dekat sini kita menentukan menjalankan keputusan yang efektif lah, dan review dan evaluasi kepada keputusan yang telah diambil. Bila kita dah ambil keputusan tu, kita perlu evaluasi dan review, check and balance lah. Dan secara kesimpulannya, kita boleh lihat seorang pemimpin perlu mengetahui asas dalam membuat keputusan, sama ada secara drastik ataupun tidak, yang lebih memerlukan masa untuk berfikir secara yang lebih berkesan. Kalau kita lihat sekarang ni, contohnya dalam keadaan melesetan ekonomi dan juga masalah bekalan barang mentah untuk makanan, dan juga kenaikan harga barang lah, inflasi yang sekarang sedang tinggi. So kat sini pemimpin perlu main peranan untuk mengawal segala benda-benda ni dan bukan mengambil keuntungan daripada apa yang terjadi sekarang ni. Itu keuntungan bukan daripada segi kewangan saja, daripada political mileage. Pada waktu inilah dia baru turun nak mencari peluang memberikan bantuan kepada rakyat. No, it's not the time. Time maksudnya sekarang adalah untuk memberikan keputusan dan juga untuk memberikan kata muktamad untuk memastikan inflasi tidak terus meningkat. Ini kerana setiap keputusan yang dibuat oleh pemimpin diikuti oleh orang bawahan. So kalau kata rakyat tidak bersetuju dengan apa yang diberikan, so rakyat akan memerontak, seperti yang terjadi di Sri Lanka sekarang ni. Sekiranya pemimpin salah dalam memilih keputusan yang tepat,
membuatkan satu organisasi ataupun negara menjadi lebih teruk lah. So kita dekat sini kita lihat pada negara-negara yang bergolak sekarang apa masalahnya biasa jadi. Kita boleh tengok negara-negara Timur Tengah seperti Syria, Libya. Startingnya adalah disebabkan ketidakpuasan hati rakyat. So kat sini rakyat ni beramai. Dia bukan seorang. So tidak boleh dimomok-momokkan. So kalau ditakut-takutkan sampai satu masa dia akan melumpuhkan sebuah negara. Okay. Oleh itu sekian, terima kasih.